Kalau termiss sikit, dia tengok apa nama? Dia tengok recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita dapat sambung lagi pengajian kita tentang Nahwu Ringkas ni lah, kaedah Nahwu Ringkas yang mana insya-Allah dengannya kita dapat ada asas kemahiran yang basic untuk kita menterjemah, mengenal kalimah dan kemudian menterjemah kalimah di dalam Al-Quran yang kita baca. Setelah terlalu lama dah kita ni baca je Quran, kita khatam, alhamdulillah. Semua tu pun satu bentuk amal soleh, tapi kita nak step up. So kita nak faham pula apa yang kita baca. Baik, minggu lepas saya tinggalkan semua dengan latihan 6, betul? Jadi latihan 6 ni sebagai homework ke atau kita dah buat dalam kelas? Ingat lagi? Latihan 6. Homework ni Ustazah. Homework Tapi rasa latihan 5 tak buat lagi kan? Oh, latihan 5 pun belum. 5 dah rasanya, 6 dengan 7 belum. 6 Kelas pagi tu kot. tak, sebenarnya kelas malam ni lagi cepat daripada kelas Betul. pagi. Tapi saya masuk tapi rasanya Okey, tak, turut. kita boleh ulang, tak ada masalah. Jadi saya sebab saya pun rasa dah buat, pasal apa saya padam masa nak kelas pagi tadi, kita padam yang anyway, tak apa, kita tengok latihan 5. Okay, kita clearkan page ni. Jadi kita tengok jawapan dia. Kita belajar kata sendi. Ingat lagi kan? Kalau kita tengok nota, jadi kita punya pelajaran tu, ni nota malam 23 bulan 3 kita cerita pasal ni masa awal tu lah. Kemudian kita baca tentang kata tugas. Kata tugas ada harfu jar, ada harfu nasab dan harfu jazam. Kemudian kita dah bergerak pada kata sendi. Kata sendi, ingat tak? Jadi kata sendi ialah, kata sendi apa dia? Ulang sikit. Kata sendi ialah perkataan yang harf yang tidak menukar. Dia tidak mengubah baris akhir kalimah selepasnya. Maknanya dia tak ada tugas. Dia kalau kita sukalah macam kita nak faham sikit kata hubung ataupun dalam bahasa Inggeris dia kata macam conjunctions. Tapi macam mana pun conjunctions ni loosely lah kita boleh basekan dia. Cuma kita bila belajar bahasa Arab ni dia sebenarnya ada lebih banyak lagi maksud dia. Mana satu perkataan ni kadang-kadang satu harf ni dia ada 2-3 maksud Ada 2-3 peranan dia. Tapi kita nak, cuma kita sekarang ni target kita kenal dan kita boleh terjemah. Kalau kita tersalah, kita betulkan balik. Kita ulang sampai kita kita dapat kenal dan kita boleh terjemah. Mari kita tengok latihan 5. Kita terus pergi kepada latihan 5. Baik, kita cuba buat. Cuba jawab. Boleh ingat? Tak apa kalau tak ingat boleh rujuk semula kepada muka surat sebelumnya. Baik, kita cuba buat kata sendi ni dulu. Kata sendi ialah ni contoh innama, sesungguhnya tidak lain. Okey. Kita panggil yang dalam dewan ni dulu jawab. Okey, ni ma ni. Cuba siapa Umar? Umar nak jawab. Umar jawab Umar? Ma nafiah. Jadi terjemahan dia apa? Apa yang Warna hijau, huruf nafiah, bukan hitam. Tidaklah. Ya, Abdul Rahman pun nak jawab juga. Okey, fa. Boleh. Jawab. Fa. Fa apa dia Abdul Rahman? Maka atau di dalam. Lalu. Itu fi. Tak payah jawab dulu. Nanti salah tidur dalam kelas ni. Okey, Siti nak jawab illa. Melainkan. Betul, melainkan. Okey. Jadi masa hari ni kita maknanya gunakan masa ni untuk semaklah jawapan kita buat masa over the weekend Waw ataf.
Okay, saya panggil tak apa. Teacher nak panggil yang dekat online pula ya. Okay, wa boleh jawab sama-sama. Waw ataf. Mahan dia ialah Dan. dan. Atau Wa dan. dan. Summa Kemudian. kemudian. Innama belum. La nafiyah. La ni jawab Tidak. tak apa. Tidak. Betul. Innama Sesungguhnya tidak lain. Baik. Seterusnya lakin Akan tetapi. maknanya kena cuba je jawab sama-sama dan kita semaklah. Lakin akan tetapi betul qad Benar-benar Itu pasti. pasti atau atau lau. jikalau Okey, kita pergi yang bawah. Wa dan pemula ayat wadan summa kemudian au atau bagus la bagi ini bukan la niscaya. Niscaya. Saya dia pasti. nescaya. Kalau la yang bagi itu harfu jar, dia akan mengubah baris kalimah selepasnya. Tapi ini kata sendi. Kita punya topik kan kata sendi. Adakah Okey. Wa al-hal. Waw hal dan Sedangkan. sedangkan. Main kuat pegang mikrofon. Abdul Rahman ni nak masuk 10 tahun. adakah La nafiyah tidak ataupun Tidak. bolehlah ada lah pun tak apa. Maka atau lalu. Atau Atau Lakin akan tetapi innama sesungguhnya Sesungguhnya tidak lain. tidaklah qad benar-benar benar-benar ataupun pasti. kalau Jikalau au atau la nescaya bukan lajar. Abdul Rahman, kalau jar ada bawah dia tulis jar, kita boleh tulis lah. Kalau di bawah tulis jar, maknanya terjemahan dia apa? bagi. Tapi ni bukan. Jadi bukan. Summa kemudian wow istinaf dan wow hal. Sedangkan. Selain daripada sedangkan kita boleh cakap padahal. Padahal ma Tidaklah. ya. Fa Maka atau lalu. ya, maka atau lalu illa Melainkan atau kecuali. boleh. Atau Adakah Adakah. Bukan atau la Tidaklah. kalau dalam buku ada tulis jazam. Janganlah. Kalau dalam buku ada tulis jazam, maknanya kita kena ikut. Ataupun sama ada kita cancel jazam tu, kita bubuh naf, ataupun kita kekalkan jazam tapi kita terjemah sebagai la, janganlah la jazam. Baik. Ni antara benda ni. Maknanya perkataan ini, harf ini, kata sendi ini kita akan jumpa banyak kali dalam Quran. Jadi kita macam memang Allah bagi kita ni mudah sebabnya benda ni berulang-ulang. Kalau kita selalu baca Quran, kita selalu jumpa, kita mesti boleh terjemah dia. Takkanlah kita ni benak sangat kan? Maksudnya gini, Allah tu kan dia yang maha mengetahui. Jadi Allah dah pilih benda ni dan Allah buat tu, Quran tu dia tak berubah. Jadi atas kita lah selepas tu. Kalau kita nak, insya-Allah kita akan dapat. Kita boleh ingat. Benda ni perkataan yang antara yang paling banyak dalam Quran.
Cuma kita kenal pasti je sikit, kita terjemah. Silap biasa, silap betulkan, silap ulang lagi. Baik, mengenal kalimah kata sendi, kita kena nak buat ni melalui latihan. Macam ni kita nak kenal lagi? Melalui latihan 6. Jadi apa kita kena buat? Kita lihat penggunaan dia di dalam potongan-potongan ayat Al-Quran. Jadi contohnya yang pertama ni, A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi macam mana kita tengok? Kadang-kadang dia bersekali, 2 harf sekali arung. Jadi kita kena pisahkan, kita kena kenal pasti. Contoh, A'anzartahum am lam. Jadi ada berapa kalimah harf di situ? 2. Yang pertama tu sebelah kiri. Maknanya sebab bahasa Arab kita baca kanan ke kiri, tapi bila kita terjemah, bila dia dekat-dekat kita buat kiri ke kanan ya. Okey, am apa dia? Atau. Atau. Jadi yang bawah ni pun korespon dengan kanan ke kiri tu tadi. Kiri maknanya dia pergi, dia ni merujuk kepada yang sini. Kalau yang jazam merujuk kepada yang selepasnya. Okey, lam? Tidak. Tidak. La? Tidak. Tidak. Yang mana kita sekarang kita cuba yang kita dah belajar je. Walakin. Jadi ada sempang kat sini, ada slash kat sini, maknanya 2. Dan. Lakin. Akan tetapi. Akan tetapi. Very good. La. Tidak. Tidak. Okay, ni semua dalam Quran ada ayat ni kita boleh rujuk pada nombor ayat ni. Kalau macam tak percaya betul ke teacher ni? Boleh tengoklah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sama juga ada 2 kalimah di sini. Jadi kalimah yang pertama ialah wa. Terjemahkan dan. Ma Tidak. tidaklah. Ni tidaklah sesuai lah. Yakhda'una, mereka menipu, illa melainkan anfusahum, Akan diri bagi mereka. Betul. Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya Tidak. tidak sekali-kali. Tak ada akan, bukan sekali-kali, sesungguhnya tidak lain. Jadi siapa yang buat sekali-kali tu salah. Sorry. Sesungguhnya tidak lain. Ya. Apa betulkan? No problem. Biasa. Apa maksud sesungguhnya tidak lain? Semalam teacher ada cakap minggu lepas. Ingat lagi? Maksud dia macam mana? Apa maksud sesungguhnya tidak lain? Tak tahu. Tidak dapat tidak. Tidak Mesti. dapat tidak satu kemestian. Ya, betul. Maksud dia mesti macam tu. Jadi bila kata innamal mu'minun, maknanya sesungguhnya tidak dapat tidak orang-orang yang beriman itu mestilah begini. Kita mafhum tu. Kita mesti kata dia macam satu kemestian lah. Okey, seterusnya fahum la yarji'un. Jadi ada 2 kalimah dekat sini. Satu harf, fa, satu hum. Maka Betul, Puan Siti. La, tidak. Tidak. Dah boleh dah nak cakap Arab sikit lah. La. Boleh lah. Kalau tidak. Walau sya'allahu la zahaba. Jadi ada 2 kat sini. Satu wa Dan Dan kalau. kalau sya'a telah telah menghendaki oleh ia, oleh Allah la. Percaya. Pasti. Pasti. Boleh. Nescaya pun boleh. Pasti boleh. Tapi ni lebih kepada kalau dia kata jawab, maknanya maksud dia nescaya. Saya. Ataupun benar-benar. Benar-benar pun boleh juga. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Jadi summa Kemudian. ia mematikan akan kamu, summa Kemudian. yuhyikum, ia menghidupkan akan kamu. Okey. Ataj'alu fiha. Adakah Adakah. Engkau jadikan fi pada huruf apa ni? Huruf au kasayyibin. atau
Ka. Atau. Seperti ni huruf apa? Ka ni? Huruf jar. Huruf jar. Betul Abdul Rahman. Alhamdulillah. Walaqad atayna Musa. Dan Dan niscaya Benar-benar pasti. Tak benar benar pasti. daripada kiri. Wa dan. Dan tidak. Benar-benar. Mana niscaya. salah siapa cakap tidak tu salah. Ni Niscaya. dan benar-benar. Biasa kalau dia together dengan qad, kita terjemahkan dia benar-benar. Qad Benar-benar Oh, pasti. pasti. Ahsan. pasti. Ni Umar, dia kalau la yang tidak, ini ada alif. Mesti ada alif. Macam ni ke, macam ni ke. Kalau dia tak ada alif tu, dia bukan tidak ya Umar. Telah benar-benar pasti telah mengurniakan oleh kami akan Musa. Okey, ayat seterusnya. Illa an yasaddaqu. Melainkan. Melainkan. Dan An ses- bahawa. Bahawa. Tu dia. An ni huruf apa? Nasab. Nasab. Betul. Mhm. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya tidak Sungguhnya tidak lain. Betul. Sesungguhnya tidak Tidak lain. lain. Semua nampak tunduk aja tu. Semua tulis Semua tak tengok skrin. Salin jawapan pun tapi lebih baik tengok sekali sikit-sikit tengok seperti dia cuba sendiri. Baik, kemudian kalau kita dah selesai tu, kita hari ni memang malam ni kita banyak buat latihan lah. Latihan yang ketujuh, latihan harf. Maknanya ini latihan majmuk. Kita menghimpunkan semua harf yang kita dah belajar. Jadi sebelum kita buat ni, kita ingat semula harf tu ada boleh dibagikan kepada berapa kumpulan? huruf jar. Ya, jadi satu Tiga. bukan satu, dua. Satu yang pertama apa dia? Huruf jar. Oh, Tugas. kata Kata tugas. tugas. Yang kedua, Kata sendi. Kata sendi. sendi. Baik. Kata tugas ada berapa? Kata tugas ada. Satu. Ada satu, Dua. dua. Tambah lagi. Tiga. Kata tugas ada berapa? Tiga. Tiga. Kata tugas tiga. Jar. Jar. Nasab. Nasab. Dan jazam. Jazam. Kata segi ada Satu saja. satu je. Dia maknanya satu kumpulan. Dalam kumpulan tu ada banyak lah sebab dia tak ada tugas. Ada yang kita boleh kenal, yang kita ingat ada harfu ataf, ada harfu istiqnaf. Tapi tak apa, tak ingat yang tu. Maknanya kita himpun semua kata sendi tu. Dia tak ada tugas. Ya? Ada berapa yang kita jumpa tu. Ada harfu istidrak, ada banyak lah. Tapi no need to worry. Benda tu ditulis. Kita tak perlu nak hafal. Okey. Tapi ada kod tu membantu kita lah untuk menterjemahnya. Jadi kat sini kita cuba ya. Ada semua. Jadi kat bawah dinyatakan ini harfu jar. Jadi kalau jar, okey. Kalau li, maksud dia apa? Kalau an, maksud dia apa? Okey, kita cuba. Boleh? Boleh. Kita cuba ya. Kalau dah buat homework, mesti insya-Allah seronok nak jawab. Betul? Betul. Betul. Kalau tak buat homework pun sepatutnya tak risau. Boleh juga jawab. Kan? Bendanya tak berapa susah lah insya-Allah. Li, Bagi. Bagi. betul. An, Daripada. Daripada. Dari hal. daripada atau Dari. Atau dari hal. illa Melainkan. Melainkan. pun kecuali. Kecuali. Fi, Dalam atau di. Dalam. Pada atau di. ya betul. Dalam, pada atau di. Fi, jar, Kepada. Atau. atau atau dengan. ya. Ada dua ya. Kepada ataupun Dengan. okey, seterusnya. Okey, saya nak pergi bawah ni, saya nak suruh tengok dekat skrin, tak nak dengar. Jadi tengok saya punya cursor. La jazam. Tidak sekali-kali. Janganlah. Janganlah. Betul. Oh, janganlah. Yang pegang mikrofon. Dia monopoli. Tak ni.
La jazam, janganlah. Janganlah. Lakin, Akan tetapi. Akan tetapi. tetapi. Akan tetapi. Fa, Maka. Maka. Atau lalu. atau Apa lalu. lalu? Min, Atau lalu. Pada Daripada. Daripada dan lam, Lam Ah, tidak. tidaklah. tidak. Atau belum. Lan, Maka belum. Tidak sekali-kali. Tidak sekali. okey, kita pergi ke bawah. Inna, Sesungguhnya. Sesungguhnya. ala, atas Atas. an, bahawa Bahawa. lam sukun, hendaklah Bagi. Tidaklah. Hendaklah. kepada ila Kepada. Tidak kepada kepada. dia berebut. Okey, qad, benar-benar Benar-benar. Benar-benar pasti. ka, seperti seperti Seperti. dan in, Dan jika Jika. sekiranya. sekiranya Abdul Rahman. La, janganlah Tidaklah. tengok Tidaklah. bawah ni. tidak Tidaklah. tidaklah Taklah ataupun tidak. Kita tak bolehlah kata janganlah tengok bawah ni. Kalau dia kata naf maknanya tidaklah. Okey, kalau la jar bagi Bagi. bagi. Qad benar-benar Benar-benar Benar pasti. pasti. ataupun pasti. Pasti. Lau. Jikalau. Jikalau. Dia bunyi sama macam Melayu sikit, senang. Jikalau. Lam jazam, tidak Tidak ataupun belum. bagus. Fi jar, dalam Dalam. Di. betul. Pada. Dalam atau pada ataupun Akan. pada atau di di. Ya. Hmm. Lakin Akan tetapi. tapi Tetapi. au atau atau illa melainkan Melainkan. kainkan. La Kecuali. jazam janganlah Janganlah. bijar dengan kepada atau atau Dengan atau kepada. pada. Fa ataf Maka. maka Maka. lalu. La taukid. Nah ni la taukid. La Bagi. sakit belajar nescaya. Percaya. Tentu. Anna bahawasanya. Bahawasanya. Bahawasanya bagus. Fa bukan. Ala atas maka atau lalu atau lalu. An bahawa la bagi inna sesungguhnya qad benar-benar benar-benar atau pasti manafiyah tidak tidaklah. Bagus. Manafiyah janganlah Oh, tidaklah tidaklah. Tidaklah. Tidak sekali. Atau adan dan lau syarat jikalau Kalau. ila kepada lam belum tidak atau belum betul tidak atau belum. Lan nasab tidak Tidak sekali sekali-kali. summa kemudian Kemudian. ka seperti Seperti. au atau Atau. Melainkan. min Atau kecuali. daripada Daripada. Dan dari. ila tadi kecuali min daripada. Alhamdulillah. Jadi Bisa. dah boleh dah, perkataan ni banyak dah. Maksudnya kalau kadang-kadang kalau kita belajar tadabbur, kita sendiri baca Quran, yang mana kita dah tahu ni kita dah boleh cuba terjemahkan. Ya. Contoh kan ayat yang selalu kita baca, contoh dalam surah apa? Kita selalu baca surah apa? Kita kata ambillah surah lazim tu kan. Contohnya surah berapa kat belakang. Fatihah mesti kita kena kuasai ya. Surah Fatihah ni paling wajib. Cuba kita cari dulu di sini. Tanpa yang tak ada color ni. Kita cuba cari dan kita cuba terjemah. Saya nak highlight je. Cuba sekejap untuk malam ni. Okay, cuba.
Daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Huruf apa nama yang kita bagi nampak? Allah. Bukan suruh terjemah semua. Abdul Rahman, terjemah huruf saja. Cari. Okey, B. 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 Jadi B ni, B yang ni maksud dia apa? Dengan. Okey. Lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh nampak tak? Ada mana dia huruf? Jar ke? Segala pujian. Jangan terjemah. Cari dulu baru terjemah. Li. Okey, ni terjemahannya apa? Bagi. Bagi. Yang mana kita dah tahu, kita buatlah. Dengan. Bagi. Okey, ayat seterusnya ada tak? Tak ada. Okay. Okey, ayat 5 ada. Iyyaka na'budu Ya. iyyaka nasta'in. Bukan ka. Wah. 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 Jadi ni maksud dia apa? Dan. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada tak? Ada apa dia? Alaihim. Ada. Ada lah. Ulang. Kita potong dia. Bila kita penggal, dia akan balik semula asal dia, iaitu ala. Kita sebut dia yang asal. Kalau baca sekali jalan macam kita nak sambung, dia bunyi dia memang alai. Tapi ni alai ni kita dah tahu. Bila alaihim ke alaikum ke, dia sebenarnya harf dia adalah ala. Yang ni lah. Apa maksud dia? Atas. Ghairil maghdubi alaihim. Ala. Ala. Atas. Macam itulah. Ada lagi. Dan Wala ada. Wah. dan. La. Tidak. La, tidak. Tidak. Jadi boleh terjemah dah. Dan tidak. Alhamdulillah. Betul. Jadi kena analyze satu-satu, cari. Ni yang saya dah tahu. Yang saya dah tahu, saya buat. Saya tahu, saya buat. Quran macam tu. Dapat sikit, buat sikit. Dapat sikit, buat sikit. Jangan terus tak dapat semua. Jangan tinggal semua. Jangan cepat give up. Jangan give up. Bila kita putus asa, sebenarnya kita ni berputus asa daripada rahmat Allah. Bayangkan, kok mana pun kita buat Quran ni, kok mana kita baca ke, kita belajar ke, setiap huruf tu ada kebaikan. Dapat 10 kali ganda. Dalam bulan Ramadan ni Allah gandakan lagi kebaikan tu. Salah pun Allah bagi 2 pahala. Kalau kita tergagak-gagak, Allah bagi 2 pahala. Kok mana pun tak rugi. Jadi kenapa kita nak berputus asa? Perkataan berputus asa tu adalah, asalnya perkataan berputus asa ialah ablasa. Ablasa. Siapa ni? Nama siapa ni? Iblis. Siapa ni? Ya. So, iblis tu nama dia datang daripada inilah perkataan ni. Iblis. Dia sebenarnya dia orang yang telah berputus asa oleh ia. Telah berputus asa oleh ia. Nanti kita akan belajarlah dalam PM. Tapi sekarang ni maknanya asal nama dia tu datang daripada perkataan tu. Jadi kita jangan putus asa, kita jangan give up. Kita buka surah ni 29 ayat 69. Kalau kita tak berputus asa, sentiasa berusaha. Cuba kita terjemah yang kita boleh daripada ayat tu. Perkataan tu. 29 ayat 69 ni sebagai ayat motivasi. Saya melihat dalam hari ni dah berapa orang? Tinggal belas saja. Daripada awal tu puluh-puluh, ni dah tinggal 10 juga. Belas tu 10 lah. Tapi tak apalah. Mungkin tengok video sebab kadang faham kerja, penat kan. Tapi tak apa. Teacher ayat berapa? 29, 69. Surah 29. Jadi kita baca sikit ayat ni dan cuba cari harf jar ataupun semua harf yang kita dah belajar tadi. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Okey, kita cari harf. Wa, Masya Allah, betul. Jadi ni, wa istinaf. Wa maksudnya dan. Bagus. Ada jumpa lagi? Jumpa fi. Fi, betul. Abdul Rahman jumpa fi. Fi maksudnya apa? Okey, jap kita cari dulu, nanti lepas tu baru kita buat. La.
Betul Siti. Siti sebutlah. La. Nampak kat situ. Alhamdulillah. Ada lagi? Wa. Nah. Na. Inna. 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 Li. Okey. La. Dan Bagus. Na. Okey, ni je huruf yang ada dalam ni. Jadi kita terjemahkan huruf. Yang lain saya bantu. Wa ni. Dan. Allazina, orang-orang yang jahadu telah bersungguh-sungguh oleh mereka fi Di Di dalam. dalam ataupun pada pada di la bagi bukan ni bukan la bagi ni la Nescaya. taukid nescaya nescaya kami tunjukkan jalan-jalan pasti akan mereka, kami beri petunjuk, maksudnya nahdiah ni kami beri petunjuk sungguh akan mereka akan jalan-jalan bagi kami wa dan inna sesungguhnya Allah Allah benar-benar benar-benar pasti ini benar-benar ma'a bersama al-muhsinin, orang-orang yang sentiasa berusaha memperbaiki, sentiasa memperelokkan, maknanya memperelokkan keadaan diri dia. Jadi maksud ayat ni, dan siapa yang orang-orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh pada kami, mengenai kami. Siapa mengenai kami itu mestilah masuk di Quran. Sebab apa? Cerita tentang Allah, cerita tentang akhirat, cerita tentang tu semua ada dalam Quran. Cerita tentang Rasul, kan? Pelajaran kita kan ambil daripada Quran. Kata-kata Tuhan kita, dia yang turunkan ni, dia yang ajar kita turunkan Quran ni dalam bahasa Arab. Jadi Allah kata, siapa yang bersungguh-sungguh tu, pasti kami akan tunjuk akan mereka jalan-jalan kami. Jalan-jalan Allah maknanya jalan-jalan yang nak pergi syurga. Dan sesungguhnya, siapa yang bersama kita kalau kita sentiasa berusaha tu? Allah. Waktu Allah buat penegasan ni, kita dah tahu bila kata inna tu maksud dia sesungguhnya. Allah beri penegasan, sesungguhnya Allah benar-benar 2 kali dia bagi emphasis tu. Dia bagi penegasan 2 kali. Sesungguhnya Allah lah benar-benar akan bersama orang-orang yang sentiasa berusaha memperbaiki diri dia. So jangan putus asa, jangan give up, jangan rasa susah. Ingat, sangka baik pada Allah. Allah kata mudah, kita mesti anggap dia mudah. Dan kemudahan tu Allah yang akan beri. Nampak macam susah, tapi sebenarnya taklah susah sangat. Ya. Ni pun dah ramai yang dah dapat tadi. Daripada suara-suara yang saya dengar, semua dah boleh terjemah harf. Jadi dengan terjemah harf ni, kita nak masuk topik baru. Sebelum kita masuk topik baru, ada soalan? Boleh? Dah boleh masuk topik ya? Potong dalam surat 36. Kalau tak dengar, cakap tu betul dekat mikrofon. Dalam muka surat 3, muka surat 3 mana? Surat 3 ayat 10. Ya, Dan tadi terjemahkan dalam atau di atau pada. ya, muka surat 10, Tapi dalam ayat 10. slide. Ni, Tapi okey. tapi kenapa kat fi qulubihim tu dia kata di dalam. Dolah itu di dalam atau dalam tu pada bahasa kita lah. Kita kadang-kadang tengok sesuai sepatutnya, tapi maksud dia sama, di ataupun dalam. Itu bahasa Melayu lah. Ada Umar tanya, Umar ni dalam 10 nak pergi 11. Dia kata, ini bahasa Melayu. Kenapa tak letak, dia terjemahkan di dalam? Ni kat sini sebenarnya terjemahan dia apa? Dalam. Dalam. Kalau di dalam tu maksudnya ada ruang. Macam kalau kita kata di dalam itu bahasa Melayu lah. Di dalam cawan. Macam nak ada di dalam tu. Tapi kalau dalam lebih maksud dia dalam hati. Kita tak nampak dia macam bekas. Kalau di tu bekas. Ya. Yeah? Okay, tu Umar tanya ni dari segi bahasa. Nanti tanya kemudian. Boleh lagi. Nanti teacher bagi tahu kemudian. Okey, orang lain ada soalan? tak ada. Tak ada. Abdul Rahman tak ada soalan. Yang di online, Puan Izian? Tak ada. Tak ada. Siapa lagi? Kak Shanas dah. Kak Shanas pergi mana? Tak ada. Tak nampak dah. Ada. Ada. Oh, Puan. Ada. Okey. Puan Dayang dapat follow.
Alhamdulillah dapat, insyaAllah. Alhamdulillah. Walaupun tertinggal hari tu kelas ya. Saya ulang kaji lagi dari yang previous one lah rekaman. Masya Allah. Kebaikan itu semua akan berbalik kepada diri orang yang membuatnya. Ya. Dia bukan dapat kat saya, tapi dapat siapa yang buat dia dapat. Macam itulah Allah punya InsyaAllah. kita. Puan Nur Hajar. Boleh? Okey, kalau ada soalan boleh tak ada ada rasa saya kat chat pun tak ada. Puan Su Arif. Ini saya tak pernah kenal ada yang saya Saya okey, Nur Hajar okey. Alhamdulillah. Okey. Puan Norma okey ya? Puan Farida. Bukan Kak Farida saya Okey. Okey, Puan Zahra. Boleh Baik, Alhamdulillah. Kalau saya tak sebut nama lah. Kalau gitu kita akan teruskan dengan topik yang baru. Boleh? Hari ini kita masuk pelajaran baru. Sebelum kita masuk pelajaran baru, kita pergi kembali kepada homepage kita. Yang awal tu saya kata ini. Ya. Ini saya anggap ni sebagai homepage kita lah. Ingat lagi? Okey, padam dulu yang hari tu. Jadi nak kat mana kita sekarang? Baik. Hari itu kita belajar tentang pecahan kalimah. Jadi kita belajar pecahan kalimah. Setiap kalimah ni dalam bahasa Arab boleh dibahagikan, dipecahkan ataupun diklasifikasikan, dikelaskan mengikut kumpulan kalimah iaitu harf. Untuk memudahkan kita yang baru belajar ni diwarnakan juga. Jadi yang warna hijau adalah warna untuk harf. Kemudian isim iaitu yang diwarnakan dengan warna hitam dan fi'il yang diwakili dengan warna merah. Ya. Bila kita belajar tentang harf, ada dua berjenis harf iaitu kata tugas dan kata sendi. Kata tugas bertugas untuk mengubah i'rab perkataan selepasnya. Jadi bila ada tiga harf yang kita belajar, kata tugas itu iaitu yang pertama harfu jar. Dia mengubah i'rab isim selepasnya kepada majrur. Majrur ni nama peranan dia. Dia dah jadi apa? Bila dah ada harfu jar, dia jadi majrur. Macam itulah. Kalau harfu nasab pula mengubah baris akhir isim atau fi'il selepasnya kepada mansub. Yang kita belajar ni minggu lepas dan hari ini tadi. Dan seterusnya harfu jazam mengubah i'rab fi'il sahaja, fi'il selepasnya kepada majzum. Tanda majzum tu nanti kita akan belajar bila kita pergi kepada harf pada fi'il. Kemudian kata sendi pula, dia tidak mengubah baris akhir kalimah selepasnya. Maknanya dia tak ada tugas lain. Jadi contoh yang kita dah buat tadi, antaranya harfu ataf, harfu taukid, harfu syarat, harfu jawab, harfu istifham, harfu nafiyah, harfu istiqbal, harfu istidrak, harfu kafah, makfufah dan lain-lain. Perlu tak kita hafal ni semua? Perlu ke? Kita perlu faham konsep dia tu. Maknanya dia tidak mengubah baris tapi dia ada peranan dia lah, ada maksud dia. Mana ni maksud kalau ataf ni kita kenal ni huruf ataf. Dia ada dua je maksud dia. Kita ingat yang tu je lah. Dan benda-benda ni, nama-nama ni diberikan pada mushaf yang kita sedang bangunkan ni. Contoh macam ni kan. Jadi kalau kita tahu hal, maknanya inilah terjemahan dia sedangkan. Kenapa kena terjemah sedangkan? Sebab dia harfu waw hal. Ni manafiyah. Macam itulah. Ni baby steps untuk kita kenal dan boleh terjemah dengan menggunakan color. Esok kita dah faham konsep tu dan kita dah kenal nahu tu, kita dah tak ada color pun kita boleh terjemah. Okey? Baik, seterusnya kemudian hari ni kalau kita dah faham kata tugas dan kata sendi, kita akan masuk topik baru iaitu topik isim. Topik isim ni, isim ialah kata nama dan dia tidak terikat dengan masa. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada page isim. Page isim, muka surat berapa? Muka surat, kita nak warna hitam aja. Ya, muka surat 16. Mengenal kalimah kata nama, isim dan tandanya.
Jadi isim ialah perkataan yang hanya menamakan. Maksudnya dia tidak terikat dengan masa. Jadi macam ni kita nak kenal isim. Kita balik semula. Saya ni akan patah balik. Macam itulah tengok balik semula homepage. Kalau kita kata isim tu menamakan. Okay, tengok dalam sini Isim ialah, tengok skrin. Kalau rasa macam asyik kena pusing-pusing balik, tak apa. Biar saya yang turn the page. Tengok je skrin. Isim ialah kata nama am atau khas yang mempunyai maklumat, jantina dan bilangan di dalamnya untuk siapa? Nama lah, kiranya dia nama untuk manusia. Contoh, Maryam. Ini kita eja dalam bahasa Melayu, tapi maknanya yang kita ceritakan ni ialah perkataan-perkataan yang dalam Quran lah, dalam bahasa Arab. Maryam. Nabi-nabi, contoh Nabi Yusuf, nama-nama surah tu banyak yang nama Nabi, itulah dia. Mana isim tu, semua tu isim, menamakan manusia. Kemudian isim juga yang menamakan haiwan, Baqaratun, Al-An'am, contohnya. Apa lagi haiwan yang dalam Quran? Jamal, unta. Ibili, unta juga. Harimau ada ke teacher? Tak ada, harimau tak ada dalam Quran, tak disebut Ular? Ular ada. Ular ada. Su'ban. Macam tu contohnya. Jadi kita nampak nama tu, kita tahu dia haiwan. Kita boleh terjemah. Tumbuhan. Tumbuhan contoh nama kurma, zaitun, waruman. Jadi kita dah tahu harf. Kita jumpa perkataan zaitun, waruman. Kita tahulah dia ni adalah nama. Kita adalah kita caranya kita nak kenal dia tu isim Nanti kita akan belajar. Isim ni contoh lagi menamakan benda, kitab, tongkat, tempat, masa, konsep. Ni konsep maknanya benda yang abstrak, pemikiran. Konsep ni macam pemikiran pun ada juga disebutkan dalam Quran. Konsep keimanan, keingkaran, munafik. Tu satu jenis, satu konsep lah tu. Tu semua isim. Peristiwa, penaklukan contohnya. Sifat. Sifat termasuk dalam isim. Sifat termasuk dalam isim. Dia berbezalah sikit daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sifat lain, kelas dia lain. Tapi kalau bahasa Arab sifat termasuk isim. Okey? Baik. Kita pergi semula kepada page isim tadi. Kalau kita dah tahu, okey, sekarang kita dah kenal harf, kita nak kenal isim. Maknanya sebelum kita nak masukkan dia, nak terjemah tu, kita kena kenal dulu. Macam mana kita nak kenal isim? Jadi isim boleh dikenal pada dua tanda. Nak bersin pula je. Astagfirullah. Baik, saya nak saya akan tulis sedikit di sini. Nak illustrate. Baru kita nak tengok nanti daripada ni. Jadi isim. Isim kata nama. Kata nama dia tidak terikat dengan masa. Tidak terikat dengan masa. Kemudian isim, sebelum kita nak tahu, kita kena tahu apa dia. Kita nak kenal tanda dia dulu. Jadi bila kita nampak ke tanda ni, kita tahu, oh ni isim. Nampak tanda ni, kita tahu dia isim. Baik, kita mulakan dulu tanda yang pertama. Kita boleh kenal tanda tu pada awal perkataan. Pada awal kalimah. Pada awal. Dan lagi satu, pada akhir kalimah. Macam kita dah, bila kata kalimah tu, kita dah penggal kan, yang kita dah tahu. Warna hijau ni harf. Okay, lepas tu warna hitam. Mula-mula ni kita tengok color lah. Pada awal, pada akhir. Jadi apa tanda di awal? Ada dua tanda di awal, ada dua. Yang pertama ada alif lam. Okay, kita tengok kat sini kita terus pergi kepada jadual ni pula. Itu saya nak macam nak bagi gambaran yang saya harap dia lebih jelas lah. Ini pun saya rasa jelas juga, tapi kadang-kadang different way to look at one thing. Okay, ni isim. Bayangkan ini kalimah dia. Jadi macam ni kita tahu dia ni isim. Okay, jadi ada tanda pada awal. Kadang-kadang ada alif lam.
ada alif lam. Jadi alif lam ni kalau attach ke sini, terus kita tahu ini adalah ini maknanya bila kita nampak ada alif lam bersambung dekat situ. Kita tahu ni isim lah ni. Ini tanda di awal. Ni tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua ada harfu jar. Boleh sebutkan harfu jar yang kita dah pelajari? Yang pertama min, lagi ila, lagi an. Boleh buka. Min, ila, an, Anda. fi, Ni. bi, Bi. ka, la. Li. Yang ni yang kita dah belajar tu. Jadi setiap kali kita nampak harfu jar tu dia berada di awal satu kalimah tu, mana kita tahulah oh ni harfu jar. Maknanya dia attach kat situ. Dia sebelum. Contoh min kitab. Dia kita tahu ni maknanya adalah isim lah ni. Mana yang kita tahu isim? Perkataan ni kitab. Kita bukannya nak tengok perkataan kitab je tau. Kita banyak perkataan lain. Tapi macam mana kita tahu dia isim? Sebab ada tanda di awal. Mungkin ada tanda di awal. Mungkinnya alif lam. Kadang-kadang ada dua-dua. Kadang-kadang ada min ada. Al pun ada. Ada ala. Kadang macam itulah. Kemudian di akhirnya pula ada tanda kasrah. Kadang-kadang ada kasrah je. Jadi kasrah setiap yang berbaris kasrah tu, maknanya kalau saya attach dia ke sini, jadi baris kasrah. Tahulah kita ini isim lah tu maknanya. Kalau dia baris kasrah. Itu isim. Ataupun dia ada tanwin. Contoh perkataan ni ada tanwin dekat depan. Tak kiralah kitabun, kitabin ke, kitaban ke. Maknanya ini isim. Asal ada di akhirnya tanwin, maknanya itulah isim. Okey, dapat tak? Okey, jadi saya simpulkan macam ni. Maknanya tadi, kat mana pula nota tu tadi? Di manakah saya menulis ni? Hilang dah. Sekejap ya. Bismillah. Okey. Kat sini rupanya. Ni pergi nota pagi. Tersalah. Okey. Dia maknanya ada dua tanda. Di awal ada alif lam ataupun ada harfu jar. Ataupun di awal dia ada jar. Bukan warna hijau ke? Nampak warna apa tu? Ambil hijau terang. Okey, ada harfu jar. Jadi maknanya kalau ada kalimah di tengah-tengah ni, kalimah di tengah-tengah ni, kalau ada alif lam ataupun ada harfu jar, maknanya dia isim lah. Maknanya ni isim. Ya. Ataupun di akhir ada baris kasrah. Ataupun ada tanwin. Fathah, kasrah, dhammah. Fathatin, kasratin, dhammatin. Itu tanda dia. Tanda isim. Okey, mari kita tengok contoh. Dia senangnya kita tengok contoh dan kita cuba jawab. Cari je isim. Astagfirullah. Baik, isim contoh. Yang mana kita highlight warna biru, warna kuning tu, itulah tanda isim. Ni contoh nak menunjukkan yang dia ni adalah isim. Boleh tengok ya? Okey, kita tengok sini. Jadi ni harfu jar. Maknanya ni tanda isim ni. Jadi kita tahu bahawa perkataan ni adalah isim. Ismi ni isim. Lagi selain daripada bi, tanda dia kasrah. Yang ni pula kalimah kedua. Jadi kat sini ada 3 kalimah. Bi, ismi, Allahi. Tanda untuk ismi ni kita tahu dia isim sebab di awal ada harfu jar dan di akhir ada kasrah. Perkataan kalimah seterusnya Allahi. Macam mana kita tahu dia ni apa? Isim ke harf? Isim. Macam mana kita tahu dia isim? Sebab di awal ada alif lam, di akhir ada kasrah. Ada dua tanda. Ketiga, perkataan seterusnya Ar-Rahmani. Isim ke bukan? Isim. Sebab Ada alif lam. alif lam di awal dan di akhir ada
Kasrah. Kasrah. Ar-Rahimi, isim ke bukan? Isim. Tanda dia, jawab Umar. Alif. Ada apa tanda dia? Alif lam. Alif lam, di akhirnya ada Kasrah. kasrah. Ya. Okey, kita tengok yang ni pula. Al-Kitabu. Kita tahu di isim tanda dia Alif alif lam. lam. Tapi ada satu tanda. Maksimum boleh berapa? 3. 3. Apa yang tak boleh bersekali? Nampaknya Baris. tak boleh bersekali. Baris akhir. Tanwin tak boleh sekali dengan alif lam. Kalau ada alif lam, gugur tanwin. Kalau ada tanwin, tak ada alif lam. Okey? Yang tu je lah yang tak boleh sekali. Maksimum, contoh dalam contoh yang kita bagi ni lah, boleh 3. Maksimum boleh 3. Tak boleh 4-4 semua ada. Maknanya salah. Kalau ada orang baca as-salatan, maknanya salah baca tu. Tahu dah salah baris tu. Salah baris. Kita dah tahu dah. Salah baca. Tak boleh as-salatan. Dia sama ada as-salata atau as-salatan contohnya. Al-ijla pun macam tu juga. Contoh dia satu je tanda dia. Al-ardi. Contoh dia alif lam dengan baris kasrah. Sawaun. Ni tanwin. Bil akhirati. Ni ada 3 tanda. Satu huruf Jar. jar, ada lagi alif lam dan di akhir dengan kasrah. Al-muflihuna. Alif Alif lam sahaja. Risyawatun. Tanwin. Tanwin. Rasulun Tanwin sahaja. Tanwin. sahaja. Baqaratun. Tanwin. Tanwin sahaja. Qulubun. Tanwin saja. Tanwin sahaja. Lagi satu yang lagi isim juga ialah bila dia frasa nama. Tu nanti kita belum belajar lagi, tak apa. Yang ini tanda dia Harfu tiga. jar. Huruf Perhatikan juga terjemahan dia ya. Perhatikan terjemahan dia. Sebab apa? alif lam kepada Kita buat yang ada sekali kepada. Yang ni kita tak kata dengan, tapi ni kita ambil yang maksud dia kepada yang ghaib. Tapi ada 3 tanda. Pertama dia ada harfu jar, kemudian dia ada alif lam dan dia dengan baris kasrah. baris Baris kasrah. kasrah ni disebabkan harfu jar ni lah. Baris kasrah disebabkan harfu jar. Min qablikum. Jadi min ni tanda yang pertama dan tanda yang kedua ialah untuk Baris frasa kasrah. nama baris kasrah. Ni frasa nama ada 2 isim sekali. Qablikum. Alhamdulillah. Bi ayatina ada berapa tanda? 2. 2 Ada berapa kalimah? ayatina. Ada berapa kalimah? 3. 3. Jadi yang pertama tu abi jadi Kasrah. ayati frasa nama dengan na ni dia satu ni frasa nama. Tapi kalau kita tengok ni isim juga, ini pun isim. Nanti kita akan belajarlah. Lagi ni kita cuma kenal je tanda je dengan tanda tadi. Sam'ihim. Apa tanda Baris dia? kasrah. Kasrah. Siapa yang boleh kasrah? Ni yang perkataan yang pertama ni kalau pada frasa nama. Ghairil maghdubi. Jadi ada berapa isim kat situ? Berapa kalimah? 3. 2. 2. Hanya. Ghairi. Apa tanda dia? Kasrah. Al-maghdubi apa tanda isim Alif dia? lam. Alif lam. Dan juga Kasrah. kasrah. Alright. Alhamdulillah. Itu contoh. Bila kita dah nampak contoh, kita nak test. Boleh tak kita faham apa yang kita belajar hari ni? Kita kena buat latihan. Jadi latihannya ialah tanda isim. Latihan untuk pelajaran baru hari ini ialah tanda isim. Bulatkan tanda isim yang jelas kepada kalimah-kalimah di bawah. Terjemahkan secara lisan bersama guru. Jadi dia homework dia jangan susah hati ya. Jadi kita tengok contoh. Boleh nak buat kalau nak buat. Kalau tak nak buat pun makna nak tunggu besok. Boleh. Kalau dah ngantuk nak buat macam mana? Ataupun besok subuh lepas solat subuh kita cuba buat. Maknanya kita bulatkan. Macam contoh ni
Ni kalimah ni. Mana dia tanda isim? Alif lam. Satu je tanda, yang ni satu. An-nasi. Itu tanda isim. Dua. Alif lam dan juga kasrah. Nasrah. Cubalah kita terjemahkan. Kita selalu jumpa perkataan ni. An-nasi. Apa maksud dia? Manusia. Manusia. Ramai orang dah tahu ni kan? Okey, maradan. Tanda dia apa? Tanwin. Tanwin. Jadi maksud dia Maradon. suatu penyakit. Tak tahu tak apa. Teacher lah tolong bagi tahu. Okay, Rabbuna. Tak ada nampak tanda? Tak ada. Tak ada. Jadi biarkan je dulu. Tapi macam isim je tu. Tapi sebab kita tengah belajar tanda, siapa nak kata dia isim boleh. Memang betul pun. Tapi tanda dia nampak tak? Sekarang ni arahan dia suruh bulatkan tanda isim yang jelas pada kalimah-kalimah di bawah. Sumun. Tanwin. Tanwin. Macam itulah. Jadi apa maksud dia? Orang-orang yang peka. Ala hudan. Puja. Kita buat dulu yang mana sempat malam ni sama-sama. Jadi lepas tu kita boleh kita ni lah. Okay. Allah. Ala bagus. Apa ni? Puja. Jadi kita dah tahu ala ni maksud dia apa? Atas. Atas. Jadi lepas tu hudan. Ala Tanwin. Petunjuk. tanwin. Good. Tanwin. Jadi terjemahan hudan. Atas. Hudan apa hudan? Petunjuk. 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 Huda. Huda. Orang nama Huda. Jangan huda. Kalau hu ni terpanjang, lain perginya. Ni apa maksud dia kalau hudan? Petunjuk. Bukan. Hudan kalau panjang. Hudan dengan hudan. Apa beza dia? Ini maksud dia Yahudi. Seorang Jadi jangan tersalah. Baik, Ana. Jangan mat tabi'i very important. Mat asli tu sangat penting lah. Jangan tersalah. Kalau hudan Yahudi, hudan petunjuk. Dekat. Petunjuk. Orang tu dah dapat petunjuk tapi dia engkar kan. Okey, azabun. Apa Tanwin. Tanwin. tanwin? Terjemahan dia? Azab. 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 Sama je tapi tak. Seksa. Tapi kalau kita ada bahasa Melayu yang boleh capture bahasa Arab tu, kita terjemahlah. Jangan kita guna azab juga. Sekarang orang suka cakap lah azabnya aku duduk situ. Kadang baru kena sikit dah cakap azab. Sedangkan bila Allah cerita azab ni, Masya Allah, na'udzubillah. Subhanallah, sangat-sangat dahsyat kan. Ad-dalalata. Alif lam. Dalam. Ada lagi? Tak ada kan? Jadi ad-dalalah apa? Sesatan. 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 Selalu jumpa kan perkataan ni? Kullu bid'atin dalalah. Kita selalu dengar perkataan tu. Kalau orang bagi ucapan, dia akan kata macam tu. Itu sebenarnya ucapan Nabi. Kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap yang bid'ah itu adalah sesat. Mir rabbihim. Jadi ada berapa perkataan? Mir rabbihim. Satu. Punja. Satu. Tiga. Tiga. Jadi tanda dia yang mana isim yang jelas kita nampak tanda dia. Punja. Puja. Lagi? Tadi. Kasrah pada bi. Rabb. B. Terjemahan dia min. Ni kita dah tahu. Daripada Tuhan. Daripada Rabb. Tuhan mereka. Tuhan. Mereka. Tuhan bagi mereka, ya. Okey, al-akhiri. Alif lam. Alif lam. Lagi? Kasrah. Kasrah. Alhamdulillah. Jadi untuk yang seterusnya saya akan berikan malam ni latihan PDF untuk latihan 8 tanda isim, dan juga bagi yang tak ada buku ke semua dah ada buku. Tak apalah, saya letak juga ya. Yang ini muka surat isim dan tandanya, muka surat 16 dan muka surat 17. Kita berhenti dulu setakat ni. Dan jadi saya harap minggu besok bila kita masuk kelas mula, kita dah boleh terus terjemah bersama-sama ya. Nanti yang mana silap soalan boleh tanya teacher esok. Baik. Jadi untuk malam ni kita tawakuf dulu. Saya akhiri dengan doa. Ada soalan ke? Tak ada kan?
Tak Saya tak ada. ada je. Alhamdulillah ala kulli hal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'an al-marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa mas. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuk. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'an la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.